Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Syafri, nama matrik 060781. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang topik-topik dalam tajuk pentadbiran Islam dalam negara Islam. Terdapat dua matlamat negara Islam. Yang pertama, memelihara agama Islam dan meluaskan pengaruh agama Islam di seluruh dunia. Sejak zaman Rasulullah lagi, baginda bersusah payah menyebarkan dan mengembangkan pengaruh agama Islam kepada masyarakat luar. Sehingga hari ini dapat dilihat banyak negara Islam telah ditubuhkan, yang mana salah satu tujuannya untuk meluaskan agama Islam di seluruh dunia. Sebagai contoh negara Islam di dunia iaitu Malaysia, yang Islam dijadikan sebagai agama rasmi meskipun negara ini mempunyai berbilang bangsa. Namun Islam menjadi asas dalam perundangan, pemerintahan dan perlembagaan. Justru dengan inilah Islam dapat diluaskan dalam kalangan masyarakat dan menjadikan Malaysia salah satu negara Islam yang masyhur. Di samping itu, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah untuk memelihara agama Islam dengan menyeru semua umat Islam untuk sentiasa mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan untuk umat ini setiap 100 tahun orang-orang yang akan memperbarui agama ini daripada segala penyimpangan. Yang kedua, menegakkan keadilan dan keamanan dalam pentadbiran negara Islam. Keadilan dan keamanan negara Islam dicapai melalui hukum-hukum dan undang-undang yang telah digubal berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap undang-undang, sistem, hak-hak rakyat dan hal-hal pentadbiran negara yang lain perlulah dilakukan secara sama rata dan adil kepada rakyat maupun pemimpin. Jika hal ini berlaku, maka tidak akan timbullah isu seperti double standard, iaitu ketidaksamarataan dan ketidakadilan antara rakyat dan pemimpin atau golongan biasa dan golongan bangsawan. Ini kerana menguruskan pentadbiran negara juga termasuk dalam urusan agama. Oleh hal demikian, pemimpin sebuah negara itu perlu seorang yang layak dan memenuhi syarat-syarat, bukan hanya digelar seorang pemimpin tapi tidak mampu memimpin, kerana di akhirat kelak Allah akan menyoal kepada hamba-Nya jika seorang itu tidak amanah terhadap tanggungjawabnya, apatah lagi memikul tanggungjawab yang besar sebagai seorang pemimpin sebuah negara Islam. Sehingga kan Allah SWT juga ada menegaskan tentang keadilan seseorang pemimpin itu dalam surah Al-Nisa ayat 135. Seterusnya, pembahagian negara. Meneliti dari perspektif Islam, negara dibahagi kepada tiga bahagian menurut para ulama, iaitu terdiri daripada yang pertama negara Islam, yang kedua negara Al-Harbiyah, yang ketiga negara Al-Ahdiyah. Yang pertama, negara Islam. Ibnu Hajar membahagikan negara Islam kepada tiga komponen penting, iaitu tanah yang didiami oleh umat Islam pada asalnya dan dipimpin oleh seorang yang beragama Islam. Sebagai contoh adalah seperti apa yang berlaku di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian negara yang didiami oleh umat Islam dan kemudiannya negara tersebut telah dijajah oleh orang-orang kafir. Selain itu, tanah yang dibuka oleh umat Islam melalui peperangan atau persefahaman, pada asalnya tanah itu didiami oleh orang kafir selepas kemenangan umat Islam dalam peperangan. Golongan yang dikira sebagai penduduk asal seluruh ini sanggup dan bersetuju untuk membayar al-jizyah kepada umat Islam bagi membolehkan mereka terus tinggal di tanah yang buka itu tadi. Justru jika terdapat salah satu daripada tiga komponen utama ini, maka negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara Islam dan boleh menjalankan sistem-sistem dan pentadbiran mengikut Islam, iaitu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, negara Al-Harbiyah. Negara Al-Harbiyah atau dikenali juga sebagai kufar, dinamakan Harbiyah atau kufar kerana pemerintahannya tidak berlandaskan syariat Islam dan negara itu juga tidak dipimpin oleh orang Islam. Namun, para ulama tidak banyak yang bercanggah tentang pendapat mereka dalam mendefinisikan negara Al-Harbiyah ini. Malah, pendapat para ulama tersebut hampir sama dalam mendefinisikan Daulah Al-Harbiyah, iaitu antaranya yang pertama, Abu Yusuf Muhammad bin Hasan Al-Hanafi menyatakan Ad-Daulah Al-Harbiyah ialah sebuah negara yang mengamalkan undang-undang kufar secara jelas dan sekaligus menolak undang-undang Islam. Yang kedua, Mazhab Al-Hambali mendefinisikan negara Al-Harbiyah sebagai negara yang banyak mengamalkan sistem undang-undang kufar. Yang ketiga, Ismail mendefinisikan Ad-Daulah Al-Harbiyah sebagai negara yang didiami oleh golongan bukan Islam dan dipimpin oleh golongan mereka, sekaligus mengamalkan sistem pentadbiran yang tidak selari dengan ajaran Islam. Dalam negara tersebut, tiada seorang pun orang Islam yang mengerjakan ibadah dan tuntutan Islam, sama ada secara tersembunyi maupun terang-terangan. Yang ketiga, negara Al-Ahdiyah.
Definisi dari segi bahasa iaitu berasal dari perkataan ahada, yuahidu, muahada yang bermaksud perjanjian diplomatik. Dari segi istilah pula, terdapat banyak pandangan para ulama tentang pendefinisian negara ahdiah iaitu antaranya seperti berikut. Yang pertama, menurut Al-Tariqi, sebuah negara yang membuat perjanjian damai dengan negara Islam sama ada dengan cara muahadah ataupun dengan cara persetujuan damai sekaligus memohon agar mereka terus tinggal di negara tersebut. Yang kedua, menurut Al-Zuhaili, ia adalah merupakan sebuah negara yang penduduk Islam di dalamnya terlalu minoriti atau tiada langsung. Masyarakatnya telah bersetuju untuk berdamai dan membayar cukai tanah atau Al-Kharas kepada umat Islam tanpa mengambil daripada mereka Al-Jizyah. Ini adalah kerana negara yang mereka diami bukanlah sebuah negara Islam dan mereka juga bukanlah berada dalam pemerintahan negara Islam. Seterusnya, perlembagaan dan perundangan negara Islam. Perlembagaan dan perundangan negara Islam digubal berdasarkan ajaran Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun penduduk di negara Islam terdapat sekumpulan manusia yang bukan beragama Islam, namun mereka tetap perlu menghormati dan mentaati perlembagaan dan perundangan yang telah ditetapkan yang mana merangkumi undang-undang, sistem-sistem dan hak-hak kemasyarakatan. Perlembagaan dan perundangan yang digubal bukanlah memberi keistimewaan hanya kepada orang Islam, namun mempunyai keadilan dan hak sama rata kepada semua golongan masyarakat. Demikian kerana ia dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keharmonian masyarakat di samping mengutamakan keselamatan negara dan juga rakyatnya. Kemudian, metodologi pemilihan pemimpin. Bagi memilih seorang pemimpin untuk memimpin sesebuah negara, ia bukanlah satu perkara yang mudah dan perlu memilih seorang pemimpin yang layak dan memenuhi ciri-ciri yang telah ditetapkan. Sebagaimana menurut Imam Al-Mawardi yang menggariskan sebanyak 7 sifat dan Imam Al-Ghazali menyebut 10 sifat manakala Ibn Khaldun dan Al-Baghdadi menetapkan 4 sifat. Justru secara umumnya, ciri-ciri yang ditetapkan bagi melayakkan untuk menjadi seorang pemimpin adalah: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mujtahid atau berilmu dalam hukum syarak dan memahami masalah semasa. Yang ketiga, adil, iaitu menurut Imam Al-Bukhari, iaitu warak dan taat serta iltizam dengan perintah Allah. Yang keempat, berkemampuan mental dan fizikal. Yang kelima, lelaki, iaitu bagi berkepimpinan tinggi atau wilayah ammah dengan berlaku perselisihan di kalangan ulama. Yang keenam, berpengaruh, iaitu bagi mendapat sokongan rakyat. Oleh itu, memilih seorang pemimpin sebuah negara perlulah memenuhi metod pemilihan iaitu adalah berdasarkan siasah syariah iaitu politik Islam yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya seperti negara Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi dan pemilihan pemimpin dilakukan dengan kaedah pilihan raya iaitu di mana kuasa memilih pemimpin adalah di tangan rakyat. Justru rakyat bebas memilih pemimpin yang mereka percayai boleh memimpin negara dan mengutamakan rakyatnya. Namun terdapat juga syarat-syarat yang melayakkan seorang rakyat itu untuk mengundi pemimpin negaranya. Walau bagaimanapun, di setiap negara berlainan metodologi pemilihan pemimpin yang digunakan. Namun, kesemua masih mengutamakan tujuan utama iaitu memilih pemimpin yang layak dan mampu menjaga kemaslahatan negara dan rakyatnya. Demikian ini sahaja penerangan saya berkaitan topik-topik dalam tajuk pentadbiran Islam dalam negara Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.